Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat muslimin dan muslimat yang dirahmati, alhamdulillah, kita banyakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada petang ini kita bertemu di udara untuk kita sama-sama merenungi maksud beberapa ayat daripada surah An-Nur. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada petang ini tentang hadisul ifki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada ayat 11 hingga seterusnya, untuk membersihkan maruah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga maruah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siri yang sebelum ini kita telah memperincikan apa yang berlaku berdasarkan hadis ataupun cerita yang disampaikan sendiri oleh orang yang berhadapan secara langsung dengan fitnah itu, ataupun kita katakan pelakon utama dalam hadisul ifki, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, yang mana beliaulah yang menerima tuhumahan yang cukup hebat dan cukup besar kesannya, bukan saja terhadap diri beliau, malah terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana Aisyah adalah isteri kepada pemimpin agama ini, pembawa risalah ini, Nabi SAW. Jadi bayangkan, sekiranya seorang isteri kepada seorang pemimpin telah tidak suci maruahnya, maka apakah kedudukan pemimpin itu dan kedudukan agama yang dibawa oleh baginda. Jadi sebab itu hadisul ifki ini sangat besar ya kesannya dalam perkembangan Islam. Dan walaupun kita dengar ya kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, di mana dalam keyakinan beliau bahawa beliau seorang yang suci, tidak pernah langsung terlintas untuk melakukan perkara yang sekeji itu, namun beliau mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkannya, bukanlah sampai menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca, tetapi cukuplah sekadar sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat mimpi tentang kesucian beliau. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui bahawa urusan ini bukan urusan Aisyah. Ya, maruah Aisyah bukan maruah Aisyah seorang. Aisyah adalah sebahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh kesucian maruah dan rumah tangga baginda sebagai seorang nabi dan pemimpin kepada umat manusia seluruhnya. Jadi lantaran itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bahawa tidak cukup hanya sekadar memberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang boleh dibaca sehingga hari kiamat, yang memberikan keyakinan kepada kita bahawa Aisyah adalah seorang wanita suci dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada segala fitnah dan tomahan-tomahan yang sengaja dilemparkan oleh musuh-musuh Islam bertujuan untuk meruntuhkan agama Islam ini dari dalam, di mana mereka telah gagal untuk menyerang Islam dengan secara serangan bersenjata melalui peperangan-peperangan yang ternyata mereka semuanya tewas. InsyaAllah kita cuba hayati ayat demi ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur ini yang berkaitan dengan hadisul ifki.
semalam kita telah bacakan ayat yang ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wala la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likullim ri'im minhum maktasaba minal ith walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Jadi Allah mulakan ayat ini dengan mengatakan bahawa apa yang diperkatakan oleh manusia tentang maruah Aisyah sebenarnya bohong semata-mata. Ya, sebab al-ifk bermaksud perkara yang diada-adakan, yang bertentangan ataupun yang bercanggah dengan hakikat yang sebenarnya. Dan yang membawa berita itu adalah usbah. Maknanya mereka bukan bersendirian. Mereka merupakan satu grup, satu kumpulan yang berusaha untuk mencapai suatu matlamat yang tertentu, iaitu matlamat mereka ialah untuk meruntuhkan Islam itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa apa percubaan mereka sebenarnya, walaupun zahirnya nampak sesuatu yang mendatangkan keburukan kepada masyarakat Islam, tetapi terselit di sebaliknya kebaikan untuk umat Islam itu sendiri. Ya, mungkin keburukannya ialah penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh Aisyah selama sebulan. Penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh Abu Bakar, yang terpaksa ditanggung oleh Ruman, ibu kepada Aisyah. Lebih-lebih lagi yang terpaksa dihadapi dan ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan juga seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dikenali sebagai orang jahat, iaitu Safwan bin Mu'attal, yang dituduh melakukan kecurangan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang diceritakan bahawa Safwan apabila mendapat tahu tentang fitnah ini, beliau berkata, subhanallah, selama ini aku tidak pernah menyelak bahu seorang perempuan. Maksudnya tidak pernah melakukan sebarang percubaan untuk melakukan perbuatan zina, ya, tanpa hak. Jadi maksudnya bukan dia tidak pernah melakukan hubungan, sebab Safwan ini juga sebenarnya mempunyai isteri dan anak. Jadi semuanya itu, ya, suatu yang sangat hebat kesannya dalam jiwa masing-masing, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya membiarkan peristiwa itu berlalu selama sebulan, ya, sebelum menurunkan ayat membersihkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ayat yang ke-11 ini. Jadi dengan turunnya ayat itu terserlahlah hakikat yang sebenarnya, ya, ternyatalah kesucian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kesucian Sayyidatuna Aisyah yang diperakui sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit yang ke-7 sampai sekarang. Ya, semua manusia beribadah, semua umat Islam beribadah dengan membaca ayat-ayat tentang kesucian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan bagi setiap orang yang melakukan kedustaan itu, masing-masing menerima balasannya, sama ada di dunia dan di akhirat. Menurut riwayat yang masyhur, apabila turunnya ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil orang-orang yang terlibat secara terang-terang dalam menyebarkan fitnah ini. Mereka terdiri daripada 3 orang mukmin, iaitu 2 orang lelaki dan seorang perempuan. Lelaki bernama Mistah ataupun Mustah, Mistah bin Asasah, yang merupakan anak sepupu kepada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Yang kedua Hasan bin Sabit. Hasan juga seorang yang terkenal sebagai penyair yang banyak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya yang selalu membalas, ya, kutukan-kutukan yang dilemparkan oleh musyrikin dalam bentuk syair. Maka Hasanlah sebenarnya yang bertanggungjawab membalas balik kutukan itu dengan syair-syairnya. Dan seorang perempuan, kakak ipar kepada Sayyidatuna Aisyah, iaitu Hamnah binti Jahsh,
ya, adik-beradik kepada Zainab binti Jahsh, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bertiga ini telah dikenakan had qazaf, iaitu sebat 80 kali. Adapun orang yang bertanggungjawab memulakan fitnah ini, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, menurut riwayat yang masyhur, Abdullah terlepas daripada hukuman. Jadi kalau mengikut tafsir Al-Qurtubi, kenapa Abdullah terlepas daripada hukuman, ada beberapa kemungkinan, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qurtubi, iaitu kerana Allah, pertamanya beliau berkata Allah telah menjanjikan siksaan yang berat di akhirat nanti. Jadi kalau dia dikenakan di dunia, akan mengurangkan siksa berat yang Allah sediakan untuknya di akhirat. Itu kata Al-Qurtubi. Adapun ketiga-tiga orang beriman ini, mereka dikenakan hukuman di dunia sebagai kafarah, dan di akhirat nanti mereka akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Qurtubi juga menyebut bahawa salah satu kemungkinan mengapa Abdullah tidak dihukum di dunia ialah kemungkinan untuk mengelak fitnah yang lebih besar, ya, kerana kita tahu munafik ini memang sentiasa mencari jalan, ya, untuk menyebarkan perkara-perkara dusta yang boleh menjejaskan kesucian Islam itu. Wallahu a'lam. Dan dalam ayat ini, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya dusta, maka Allah telah menegur orang-orang Islam dengan satu teguran yang berupa tarbiyah kepada mereka. Ya, dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Maksudnya, mengapa di waktu kamu mendengar berita palsu itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak menaruh sangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu tuduhan dusta yang nyata. Jadi laula di sini adalah suatu huruf ataupun suatu ungkapan yang menggambarkan seolah-olah suatu kekesalan. Kenapa mereka tak bersangka baik kepada diri sendiri? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa mereka sepatutnya bersangka baik kepada diri sendiri, bukan bersangka baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya tu? Maksudnya, bila dengar berita tu, cuba fikir diri sendiri, tergamak tak buat perbuatan yang seperti itu? Dan cuba bersangka, katakanlah Safwan bin Mu'attal seorang yang beriman, sedangkan Sayyidatuna Aisyah merupakan Ummul Mukminin. Jadi cuba fikir diri sendiri sebagai orang yang beriman, sanggupkah mereka melakukan perbuatan mungkar dengan ibu sendiri? Itu maksudnya bersangka baik kepada diri sendiri. Ini contohnya ada di kalangan orang-orang yang beriman ini bertindak sebagaimana yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu kamu percaya tak? Ummu Ayub berkata, Ummu Ayub berkata, tanya kamu percaya tak? Dan apakah kamu sanggup lakukan kepadaku, ya, kecurangan itu?
Jadi Ummu Ayub menjawab, Aisyah lebih baik daripada saya. Saya tak akan lakukan perbuatan itu. Sedangkan Aisyah lebih baik daripada saya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kamu. Jadi maksudnya dia, kalau diri dia tak sanggup lakukan, sedangkan Aisyah lebih baik daripadanya. Kemudian suaminya pula Abu Ayub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Abu Ayub. Jadi kalau dia tak sanggup lakukan, lebih-lebih lagilah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia kiaskan, ya, diri Aisyah itu dengan dirinya. Dia bandingkan diri Aisyah dengan dirinya dan diri Abu Ayub dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau taraf dia tak sanggup untuk berlaku curang terhadap Abu Ayub, jadi apa lagilah Aisyah radhiyallahu anha yang lebih baik daripada dirinya, dan suami Aisyah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih baik daripada suaminya. Jadi itu maksudnya mukmin itu sepatutnya bersangka baik kepada diri sendiri. Jadi dan saudara-saudara mereka yang ya, saudara-saudara mereka orang yang beriman itu adalah maksudnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara sendiri. Jadi bersangka sesuatu yang tidak baik tentang saudaranya, jangan cepat-cepat percaya, ya.